arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami daripada kalangan hamba-Mu yang apabila melihat sesuatu kebajikan maka segera kami mengikuti dan melaksanakannya, dan jadikanlah kami daripada kalangan hamba-hamba-Mu yang apabila melihat sesuatu kemungkaran dan kejahatan maka segera kami menghindarinya. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma zakkaitum wa ma zubiha 'alan nusub. Sadaqallahul azim. Surah Al-Maidah ayat 3, yang maksudnya diharamkan kepada kamu memakan bangkai binatang yang tidak disembelih dan darah yang keluar mengalir, dan daging babi termasuk semuanya, dan binatang-binatang yang disembelih kerana lain dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang mati tercekik, dan yang mati dipukul, dan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi, dan yang mati ditanduk, dan yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum habis nyawanya, dan yang disembelih atas nama berhala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama sekali marilah sama-sama kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab. Mudah-mudahan pertemuan kita di dalam bulan Rabiul Awal ini akan mendapat barakah, taufik, inayah dan hidayah daripada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Penghargaan sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh ahli jawatan kuasa surau Al-Husna di Taman Bertam Perdana ini, kerana kita telah masuk ke tahun baru, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bagi tahun Masihi. Kita dah masuk tahun 2015, bukan duduk tahun 2014 dah. Makna kata tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari segi angka umur kita semakin meningkat, dan dari segi umur kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala makin berkurang. Makna kata kita sudah semakin hampir kepada menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari segi angka orang tengok, hang ni daripada 39 naik 40 dah. Anak daripada darjah 6 dah masuk tingkatan 1. Kan? Nak tengok anak, nak kata anak, tak anak, nak kata adik, tak adik, kan? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tengok ke ayah tu nampak muda, tengok ke mak tu nampak muda. Tapi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, umur tidak boleh menipu kita. Tetap dari segi angka dia meningkat, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dia semakin kurang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa tuan-tuan, saya ingin menyeru kepada seluruh yang mendengar suara kita daripada surau Al-Husna ini, tuan-tuan yang belum lagi melaksanakan solat maghrib, tunai olehmu akan solat. Yang duduk tengok televisyen lagi, tuan-tuan, yang duduk tengah tengok kartun lagi, yang tengah duduk tengok WhatsApp, handphone lagi, tuan-tuan, yang tak semayang, semayanglah tuan-tuan.
Esok ni Allah Ta'ala akan tanya semayang kita. Dia tak tanya di rumah ada televisyen tak. Dia tak tanya hang ada handphone berapa biji. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang mula-mula dia tanya sembahyang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita baru saja selesai menyambut Maulidur Rasul, tuan-tuan. Daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada kehidupan Nabi itu, kalau nak dibandingkan dengan kehidupan kita, Nabi lebih banyak melaksanakan salat berjamaah, tuan-tuan. Nak banding dengan kita, kita lebih banyak sembahyang sendiri-sendiri. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sembahyang berjamaah itu pahala dia melebihi daripada sembahyang seorang diri. Tuan-tuan buka dalam kitab Riyadhus Salihin, ada riwayat yang mengatakan pahalanya 25 kali ganda. Ada riwayat yang lain mengatakan 27 kali ganda, melebihi pahala sembahyang seorang diri. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bukan tak boleh nak sembahyang seorang diri. Ustaz, kami sembahyang ni elok dah daripada tak sembahyang langsung. Baik-baik kami sembahyang, ada sembahyang dah tuan-tuan, boleh mengikut mazhab kita, tuan-tuan muslimin dan muslimat, sah sembahyangnya. Dan kalau ada kelapangan masa, marilah sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita sama-sama akan mendapat rahmat, taufik, inayah dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila sebut Maulidur Rasul, kita baru saja duk rasa panas-panas lagi duk sambut Maulidur Rasul. Ada setengah tempat tak habis lagi duk marhaban lagi ni, tuan-tuan. Nah, duk marhaban lagi. Kalau kita tengok cara adat orang Melayu ni, bila sambut Maulidur Rasul, dia ada 4 jenis atau 4 cara dia sambut. Yang pertama, dia akan buat jamuan. Kita buat apa nama kenuri kadang-kala tu, sembelih sekok lembu, ada sembelih sekok kambing, ada yang buat kenuri ikan kerin saja. Orang tanya buat kenuri apa ni? Buat kenuri maulud. Tapi orang kita dia tak sebut maulud, dia sebut maulid. Kan? Buat kenuri maulud, dia panggil maulud, kan? Buat kenuri maulud, tuan-tuan. Yang tu yang pertama, buat jamuan. Kata kita tengok buat kenuri, buat jamuan. Yang kedua, dia buat jamuan dan dia buat marhaban. Marhaban kata, tuan-tuan. Sebab apa? Daripada marhaban ni, kitab Barzanji tu, dia cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada keturunan dia main macam mana boleh muncul keturunan yang nama dia Quraisy tu. Kenapa dinamakan nenek keturunan dia Al-Qusay. Qusay itu, tuan-tuan, main kok mana? Tu dia, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sampailah kepada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walamma tamma min hamluhu. Kan, sampai tam tu, tu kira nak habis lah. Orang marhaban tu kira nak bangun berdiri dah. Sebab apa? Sagi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dalam kitab tu dia kata apa? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, wallahu alam, kita tak tahu, kan? Dia kata datangnya Asyah dan juga Maryam ketika kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab tu, tapi kita tak tahu. Tak ada sumber yang sahih mengatakan Asyah isteri Fir'aun dan juga Maryam ibu kepada Nabi Isa alaihissalam datang untuk menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila kita marhaban ni, dia tak tahu apa. Dia pakai marhaban ni kira buat lagu ya. Al jannatu wa na'imuha sa'adul liman yusalli wa yusallim. Ada Teramawi tak? Boleh gagah ada, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia buat lagu tu, dia tak tahu pada makna. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selain daripada marhaban, ada juga orang buat syarahan. Buat syarahan sempena Maulidur Rasul. Tuan-tuan, selain syarahan, ada orang buat perarakan. Lah ni marhaban dipertukar. Ada setengah tempat buat qasidah.
Ya, buat qasidah malam cinta Rasul. Malam tu ya cinta Rasul, malam esok dah tuan-tuan. Jahanam kalau lagu tu. Ya, bukan tak boleh buatlah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang penting daripada kita memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah yang pertama, kita kena beramal dengan apa yang ditinggalkan daripada pusaka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Ada dua benda. Pusaka Nabi, dua benda Nabi pusakai kepada kita, Nabi wariskan kepada kita, dan benda ini akan kekal sampai kiamat. Yang pertama kitab Allah Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah sunnah Nabi ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut bila kamu pegang dengan dua benda ni kamu tak sesat. Walaupun kamu tidak berada di negara kamu berada di negara lain, kamu tidak akan sesat. Walaupun kamu berada di zaman yang lain bukan di zaman kamu tetap berpegang kepada dua benda ini, kamu tidak akan sesat. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya, forever and ever, tidak akan sesat tuan-tuan muslimin dan muslimat. Yang tu yang pertama sekali, bila kita sambut Maulid Rasul kita kena pegang. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kadang-kala kita tengok ya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di dalam sebuah rumah orang Islam tak ada pun kitab Al-Quranul Karim. Nak kata hadis Nabi lagi jauh, Al-Quran pun tak ada dalam rumah. Itu apa cerita tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah? Lagi naya, bukan nak kata kita nak hiasi rumah-rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Quran pun tak ada. Nabi sebut zayyinu buyutakum bitilawatil Quran, hiasilah rumah kamu dengan bacaan Al-Quran. Kita buat cara lain, kita hiasi rumah kita dengan tulisan-tulisan Al-Quran tapi tidak dibacakan Al-Quran. Kita beli kadang-kala tu tuan-tuan hajat dengan apa? Dengan benang mah, letak di dinding rumah kita tapi tak dibacakan Al-Quran. Nabi kata zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Bukan Nabi kata zayyinu buyutakum biqattil Quran, biqitatil Quran. Hiasilah rumah kamu dengan khat Al-Quran. Tidak, Nabi kata hiasilah rumah kamu dengan tilawatil Quran, dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Sayang, apalagi tuan-tuan rumah yang kadang-kala Al-Quran tak ada, apalagi terjemahan Al-Quran lagi tak ada. Kan? Kalau boleh kita hiasi rumah kita tuan-tuan dengan tilawatil Quran. Kita baca sama-sama dengan anak-anak kita. Ajak lepas subuh kan, cuti sekolah ataupun lepas daripada semayang Isya nak tidur lagi, semua kita baca Quran. Baca pendek pun tak apa. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya baru balik umrah tuan-tuan. Di Masjidin Nabawi tu dia ada guru Quran. Bila kita lalu dia panggil untuk duduk baca Quran. Bila kita baca tuan-tuan, elok dah bacaan kita, dia akan tulis nama. Depa kata dia bagi ijazah, dia tulis nama tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hak mau dia akan duduk, hak tak mau ni dia lalu, dia buat tak tahu dia renyeh. Lepas tu lalu lagu tu aja. Tuan-tuan rugilah kan, orang nak mengajak pula di Masjidin Nabawi. Allahu Akbar. Kan tak mau. Siapa nak pergi umrah VIP 28 hari bulan ni, harga 6,700. Tapi saya tak pergi lah, orang lain pergi. Duduk di Safwah. Di Zam-Zam Tower. Tu dia di Mekah. Turun tu terus masuk dalam pintu masjid. Pergi dengan Ustaz Asar Razak, dia nak bawa pergi. Cukup murah. Dekat. Kemudian duduk hotel 5 bintang di Mekah, 5 bintang di Madinah pun 5 bintang. Kalau nak boleh PM saya. Kan ataupun boleh jumpa saya, Ustaz saya nak pergi. Alhamdulillah saya jumpa ni orang bertam perdana ni di Masjidin Nabawi. Duduk sebelah
bilik sebelah. Malam ni tak main kot dah. Kan, duduk bilik sebelah bilik di Madinah. Bukan duduk satu bilik, duduk sebelah bilik, kan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila ada yang mai, bila dia baca, tuan-tuan, saya duduk sekali, ya, dan baca dengan tok guru tu ajak, mula-mula dia baca, kita ikut, kemudian kita baca, dia perbetul kalau kita salah, tuan-tuan. Nah, nak malu apa? Nak ada orang Uganda kot, seorang kulit hitam, payah, kami dah habis dah, dia tak boleh lagi Fatihah, tuan-tuan. Nah, ada yang main duduk tu baca cara Jawa. Bismillah, duduk dalam kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tak apa, dia tak marah, tok guru tu dia tak marah. Bagus kalau aku kan. Cara kau tak berapi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak anak kita baca sama-sama. Baca surah-surah yang pendek. Qul huwallahu ahad, tuan-tuan. Qul a'udzu birabbin nas, kita baca surah pendek bersama dengan anak kita tiap-tiap malam. Qul huwallahu ahad, tak ada masalah. Boleh, ya. Yang masalahnya tak buat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang keduanya, tuan-tuan, ya, bila kita sambut melalui Rasul ni, kita hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada diri kita, tuan-tuan. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hidupkan dalam keluarga kita. Bagaimana Nabi hubungan dia dengan keluarga dia, bagaimana hubungan Nabi dengan orang, dengan masyarakat lain, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalam Nabi tu, keluar kalam dia tu, tuan-tuan muslimin dan muslimat, bermakna, bernah, jadi pengajaran, jadi satu hukum. Tu dia, tuan-tuan. Jangan kita bila bercakap tak ada jadi hukum langsung ataupun tidak. Bukan kata nak bagi jadi hukum kalam kita tu, keluar cakap tu, cakap tak guna. Orang kata dia ni kalau hang sembang dengan dia 10 perkataan, 11 tak boleh pakai. Tu naya. Sembang 10 perkataan, 11 tak boleh pakai. Tu naya, tuan-tuan. Jangan sampai orang kata lagu tu. Sebab tu, tuan-tuan, bila kita sambut melalui Rasul ni, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita hidupkan. Yang ketiga, tuan-tuan, bila sambut melalui Rasul ni, kita baca sirah Nabi. Baca sirah Nabi. Ya, siapa mak dia? Aminah Zahriyah, kan? Siti Aminah kita panggil. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, siapa ayah dia? Waktu ayah dia meninggal, umur Nabi dalam kandungan ibu dia berapa bulan? Berapa bulan? Itu bukan nak tanya tak sagi kata ustaz kenal kami, tanya kami ya. Bulan depan kurang lagi. Tak. Cuma kita nak peringat balik kan. Kita ingat baliklah sirah Nabi. Bukalah kitab-kitab ringkasan daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kitab yang kita boleh baca kitab Khulasah Nurul Yaqin, kitab ringkasan daripada kitab Nurul Yaqin karangan Syekh Mustafa Abdul Rahman, salah seorang tenaga pengajar Ma'had Al-Masyhur pada zaman dulu, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bagus kitab dia. Kemudian yang keempatnya, bila kita sambut melalui Rasul, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selain daripada kita baca sirah dia, hidupkan sunnah dia, tuan-tuan, kita ikut apa yang Nabi SAW pusakai kepada kita atau wariskan kepada kita. Kita mestilah banyak berselawat ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sama-sama akan mendapat syafaat Nabi di akhirat kelak. Wallahu alam. Tu muqaddimah, tuan-tuan. Panjang muqaddimah. Tapi tuan-tuan dah masuk tahun baru, setahun tak jumpa. Ya. Setahun tak jumpa, bukan setahun sebulan ya. Masuk tahun baru, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, tuan-tuan, kehidupan kita ya pada tahun baru ini Allah Subhanahu wa taala akan
kurniakan limpah rahmatnya yang berganda. Mudah-mudahan hidup kita bahagia dunia dan juga bahagia akhirat. Kita baca kitab halal dan haram dalam Islam. Yang ni juga Nabi SAW bagi panduan pada kita. Nah, yang mana satu halal, yang mana satu haram. Sebagaimana ayat surah Al-Ma'idah ayat 3 yang saya bacakan tadi. Ya, sebahagian daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut tentang makan minum kita, hak mana halal, hak mana haram. Termasuk malam ni tentang bangkai, tuan-tuan. Nah, bangkai. Apa dia bangkai? Kemudian macam mana pula bangkai ataupun binatang yang tidak perlu sembelih. Binatang apa yang tak perlu sembelih, kan? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, adakah binatang tak perlu sembelih? Kita dengarlah, no. Baik. Perkara pertama yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dari pengharaman makanan ialah bangkai, iaitu binatang yang mati dengan sendirinya dari binatang yang melata di atas muka bumi ini. Yang kata bangkai itu, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ialah binatang yang melata atas bumi. Binatang yang melata di atas bumi yang mati dia tu bukan kerana disembelih oleh orang Islam. Tu nama dia bangkai. Boleh faham? Binatang yang melata atas bumi, dia tak termasuk binatang yang duduk atau hidup dalam air. Binatang yang melata atas bumi ni, kita ambil contoh ayam. Ayam hidup dalam air ke atas darat? Dia hidup atas darat. Ya, lembu duduk dalam air ke atas darat? Duduk atas darat. Lembu. Ya, bukan lembu laut, ni lembu, kan? Kemudian apa lagi yang halal dimakan yang hidup atas darat? Kambing yang hidup melata atas darat. Hak hidup melata atas darat ni, kalau dia mati bukan kerana disembelih, maka ia dikatakan bangkai. Nah, dia adalah bangkai. Dalam Quran tak sebut pun bangkai, Ustaz. Hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan kepada kamu maitah. Mayat tu bangkai lah, tuan-tuan, kan? Dalam bahasa Arab disebut maitatu, mayat. Mayat kita mayat orang matilah, kan? Ni mayat natang. Tak sebut lah mayat natang. Orang sebut apa? Orang sebut bangkai bila dia mati tidak disembelih. Nah, baik. Kemungkinan ada pemikiran sezaman yang mahu mengetahui tentang hikmah pengharaman bangkai itu ke atas manusia serta dicampakkannya begitu saja tanpa diambil faedah daripadanya. Maka kami menjawab atas perkara tersebut di mana pengharamannya adalah suatu hukum yang sangat jelas. Kata Syekh Yusuf Qardawi dalam kitab dia Halal dan Haram dalam Islam. Sekarang ni ada orang tanya pasal apa dia mati, dia mati tanpa disembelih, kita tak boleh makan daging dia. Tidakkah ianya merupakan satu kerugian bagi kita sebab kita tak boleh ambil manfaat daripada daging ataupun binatang tadi? Rugi, ya. Hari itu, tuan-tuan, dalam Facebook viral, betul ya tahu, kan? Tunjuk bagaimana daging burger tu dibuat, dia angkat sekok-sekok lembu, sembelih apa pun dak, kan? Hak mana ada penyakit ataupun mati, dia sodok pakai behu, dia bubuh dalam satu mesin pengisap besar, kisap habis, dia keluar daging burger. Kita bukan tahu. Kita bukan tahu. Kadang kalau orang kita pula kalau mai hak daripada luar negeri, hak yang dia megah sangat, kan? Kita pergi di rumah dia tengok, daging dalam tin, ini dari Perancis, kan? Hebatlah sebab makan hak dari luar negara. Sembelih ke tak, kita tak tahu, tuan-tuan. Kalau cop halal tu kita tengok, dia tulis halal pun ha lam alif lam ha. Dia bukan halal, dia kira halal lah.
Dia kira halal lah, kan. Ada pula belakang. Tu dia. Ni orang tanya halal tak ni? Ni ada tulis ni. Ni bukan halal ni, halal lah. Kira halal lah kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu kita kadang-kadang kita tak tahu kita pergi beli ataupun kita makan di kedai. Ya, kita makan di hotel. Kita tak tahu ya sembelih ataupun tidak, melainkan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada dipamerkan ya pengesahan halal daripada pihak berkuasa, maka kita kata halal lah ni sebab depa mai cek dah. Kan kita rasa halal daripada situ. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kadang-kadang tuan-tuan orang nak makan hak makan cara orang putih. Dia pergi tempat, memang tempat tu restoran hebat, dia masak memang masak cara orang putih betul-betul. Kita kata western food tuan-tuan makan beef steak ya, betul tak sebut kan, makan beef steak ya. Orang putih dia buat tu dia bakar tu, dia nak bagi daging tu hak dalam tu, dia jangan bagi orang kata masak betul-betul, dia dah merah sikit-sikit tu baru sedap kan. Daging tu nak kena bagi terbakar di atas. Dia nak buat apa? Dia buah wine tuan-tuan, dia tuang wine terbakar kan. Kita makan hak ni baru dia rasa sedap. Tentu sedap sungguh kan, rasa dia sedap. Tak tahu ya, patutlah balik malam tu tidur sembilan subuh dak bangkit pagi esok tak terbangkit, tak jaga sebab apa kan, pasal apa kan. Pergi mengaji tu tak tahulah tiap-tiap malam maklum pergi mengaji, tapi tak boleh ke apa, boleh apa maklum, boleh duduk gelak tu hak lain tak tahulah. Dia jadi payah nak ingat apa siapa. Tengok cek tengok ada kaitan dengan makan minum kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, macam tu juga doa kita ada kaitan dengan makan minum kita. Sebab tu pasal apa diharamkan bangkai ni, walaupun kita tengok yang mati tu kita buang begitu saja, rugilah. Pasal apa? Yusuf Qaradawi dia kata di antara perkara-perkara ataupun hikmah diharamkan bangkai itu, yang pertama tabiat manusia yang sihat, dia kata tetap akan berasa jijik dengan bangkai itu dan memandangnya kotor, sedangkan para cendekiawan umumnya akan menganggap memakan bangkai itu satu perkara yang rendah dan bertentangan dengan kemuliaan darjat manusia. Kerana itulah kita dapati bahawa kesemua agama yang mempunyai kitab perundangannya melarang memakan bangkai dan tidak membenarkan penganutnya memakan binatang kecuali binatang yang disembelih terlebih dahulu, meskipun cara penyembelihannya agak berbeza. Yang pertama dari segi tabiat manusia, kata Syekh Yusuf Qaradawi, dia benda-benda yang jijik ini dia tak mau. Tak kira daripada agama mana sekalipun, dari segi tabiat manusia benda jijik dia rasa dia tak mau. Benda jijik tuan-tuan, kita pun tak mau benda jijik apalagi orang Islam yang tuan-tuan istiqamah dalam melaksanakan tuntutan Islam tu, lagi dia tak mau benda-benda yang jijik ini benda-benda yang makruh pun dia hindari tuan-tuan. Apalagi benda yang kotor jadi bila dari segi tabiat manusia tu tak suka benda yang kotor, jadi Islam ni dah mendahului, dah tahu dah tabiat manusia tak suka benda yang kotor, dia haram terus bangkai. Nampak? Dia haram terus bangkai. Sebab apa? Memang tabiat manusia tak mau benda yang kotor, benda yang jijik tuan-tuan. Kadang-kadang kita benda yang tak jijik pun kita nampak dia macam jijik kan, kita nampak dia macam jijik. Kadang-kadang orang hak jenis tak makan agak-agak, dia tengok agak-agak ataupun tak makan cendol, dia tengok cendol dia nampak macam dengan gelema dia nampak macam hingwih, tak lalu makan cendol. Kadang-kadang benda yang orang kata apa halal, tapi dia jijik, dia rasa apa, rasa tak boleh nak pi. Macam daging arnab kan, daging arnab kita boleh makan, tapi kalau dia tengok arnab tu disembelih pakai dah, dia tak makan daging arnab tu. Dia rasa kesian, rasa
Nak makan ish, rasa ish. Bukan, kucing tu arnab. Kan? Arnab makan tak ada masalah apa. Kan? Tapi kalau dia tak tengok, kan? Orang dah masak siap dah, ya, dia makan dulu tak habang kat dia, dia makan sedap no ayam kampung ni. Sedap lah. Kan? Bukan ayam kampung, arnab. Tu ke? Dah telan lah. Kali muntah balik. Nah. Baik, yang kedua, hujah daripada Syekh Yusuf Qaradawi yang kedua, dia kata setiap Muslim dibiasakan agar menyimpan tujuan dan kemahuan dalam segala urusannya. Jangan sampai dia mengambil sesuatu ataupun memetik buah-buahan kecuali setelah dia menetapkan niatnya, tujuannya dan maksudnya. Oleh itu, maksud penyembelihan yang mengelakkan binatang itu dari menjadi bangkai hanyalah dengan meniatkan bahawa mencabut nyawa binatang hanya kerana tujuan hendak memakannya, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak akan merelakan manusia memakan apa saja yang tidak dimaksudkan untuk memakannya, sebagaimana biasa berlaku pada bangkai. Ada pun binatang yang disembelih atau yang diburu, maka keduanya tidak boleh diambil untuk dimakan, melainkan dengan niat, usaha dan perbuatan. Yang kedua, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pasal apa? Kita orang Islam diharamkan memakan bangkai sebab kita nak dapatkan sesuatu itu kita mestilah berusaha. Kita nak dapatkan sesuatu tu mestilah kita berusaha. Dan dalam usaha kita tu kita nak yang terbaik dan yang terelok sekali. Kita nak makan daging, kita tak mau daripada daging tersebut nanti ada sesuatu yang tidak baik yang ada sangkut paut dengan rohani dan jasmani kita, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak makan buah pun, kalau kita nak petik buah pun, kita petik dengan cara yang baik. Kalau jatuh di bawah, bila jatuh dia lekat dengan pasiak, kita buang pasiak dia tu. Kan, kita buang pasiak. Pasiak haram kita makan. Kan? Kan, benda-benda yang bersih tak ada masalah, yang boleh dimakan, makanlah. Pasiak bukan benda makan, kita buang, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pasiak tu bersih, pasiak tu suci, dia melekat. Bila melekat dekat buah yang kita kait tadi, tu pun kita basuh dia, nampak tak? Tak basuh, minta apa? Kita makan tak basuh, halal? Kan? Bukan halal lah ni tak, ni halal betul-betul punya. Melainkan kalau buah tu jatuh di atas najis lagi kita basuh. Ni tak jatuh atas benda suci, kita ambil kita basuh. Sebab apa? Kita nak yang terbaik, kita nak yang kita makan tu best of the best. Kan? Yang terbaik sekali, yang paling sempoi, yang paling sempurna, yang paling elok sekali. Sebab apa? Sebab kita nak yang terbaik untuk jasmani dan juga rohani kita. Dari segi fizikal dan spiritual kita, kita nak yang terbaik. Supaya apa? Bila kita makan benda-benda yang baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan terbentuk fizikal yang baik, terhindar daripada penyakit. Dan rohani kita, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan kita rasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa, tuan-tuan muslimin dan muslimat, dalam ibadat kita kita rasa manis, kita rasa sempurna, kita rasa rajin nak buat ibadat, kita rasa tak ada sekatan, dia jadi tak berat. Yang ni bila dengar azan pun ada setengah orang dengar azan pun dia tak mau. Dengar azan dia rasa macam lemah lah. Depa ni duk azan apa atau tak payah pasang speaker ni apa ni, bahaya ni, rasa payah. Tapi kalau orang yang spiritual dia elok, dia dengar azan tu dia rasa satu macam dia rasa satu macam, dia rasa apa? Dia rasa panggilan ni satu panggilan yang tak dapat dia tolak. Tuan-tuan, Nabi ajak macam mana? Nabi ajak apabila Nabi dapat menguasai kota Mekah, tuan-tuan,
Nabi suruh Bilal naik di atas Kaabah untuk melaungkan azan, tuan-tuan. Azan bukan kecil main. Kadang-kadang tak boleh, dia tak boleh dengar. Dia tak boleh dengar azan. Dia berasa lemah. Itu dia. Kadang-kadang dia dengar benda-benda suatu ceramah agama ke, nasihat agama ke, dia berasa lemah. Dia berasa lemah. Rasa serabut. Dia dengar lagu orang putih, tak apa lagi. Dia dengar lagu Metallica, tak apa lagi. Dia dengar lagu Celine Dion, tak apa lagi. Ustaz kan, boleh sebut dengan fasih, kan. Tak sungguh, tuan-tuan, daripada dia dengar azan Allah, daripada dengar surah Ar-Rahman, tuan-tuan, makhluk Allah yang tak suka dengan azan dan ayat-ayat suci Al-Quran ni apa dia? Saka, jin. Hak tu ya, kan? Jin-jin yang jahat ni, hak tu dia tak suka dengar. Jangan biar diri kita ni jadi jin, pakai seluar jin dah. Kan? Dengar Quran tak mau, jadi sopa jin dah. Tuan-tuan, jangan. Sebab tu, tuan-tuan, Islam daripada awal lagi ajak supaya kita suci, kita bersih. Bukan setakat bersih, suci. Bersih dah. Kita tengok orang bukan Islam, mereka bersih tapi mereka tak suci. Mereka bersih tapi tak suci. Macam mana tu, tuan-tuan? Dalam Islam kita ada ayat mutlak. Kita nak basuh, kita gunakan air mutlak. Yang tu untuk mensucikan. Kalau untuk membersihkan, kita boleh guna ayat mustakmal, tak ada masalah. Tapi kita nak suci, kita guna air mutlak. Nampak tak Islam ajak tu? Macam nak makan binatang ni, tuan-tuan, kita sembelih, kita usaha, kemudian kita sebut pula nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meletakkan segala sesuatu di atas sekali, paling atas sekali, number wahid ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak? Yang tu yang utama, tuan-tuan. Baik, kemudian hujah yang ketiga daripada Syekh Yusuf Qaradawi, dia kata apa? Jika binatang itu mati dengan sendirinya, maka selalunya dia mati kerana sebab penyakit yang berterusan, atau ditimpa bencana, atau kerana memakan bangkai itu sebagai rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya itu. Kerana mereka adalah umat seperti kita yang sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Hal ini jelas dapat dilihat di tanah lapang dan di tempat yang jarang terdapat bangkai binatang yang mati. Tuan-tuan, kadang kalau tuan-tuan kita tengok binatang tu mati, dia mati mesti ada sebab. Ada sebab lah, kan? Dia mati sebab apa? Sebab sampai ajal. Yang sampai ajal itu sampai ajal lah, kan? Yang lain daripada sampai ajal itu apa dia? Yang menyebabkan ajal dia sampai, apa dia? Kadang-kala sakit, binatang yang sakit, binatang yang sakit. Ada satu, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, buku tentang kajian, kajian biologi, untuk mencegah sesuatu penyakit daripada binatang ternakan. Ada satu ladang, orang putih ni ladang dia besar, dia buat pagar, ladang dia besar. Kadang kalau dalam ladang dia tu singa pun ada, kita pun heran tengok, ada singa. Dia bela lembu, tapi ada singa, kan? Ada singa. Jadi bila singa ni banyak, ni kajian tu lah dalam buku sains dan Al-Quran, kan? Sains dan Al-Quran, bagaimana Allah Ta'ala jadikan binatang ni ada manfaat antara satu dengan yang lain. Dalam satu ladang tu, binatang dia bela lembu. Ni cowboy. Cowboy, cow tu lembu, boy tu orang, kan? Budak lembu kita panggil cowboy, kan? Cowboy naik kuda, kan? Dia bila lembu dia banyak, kan? Lembu dia banyak, tapi bila lembu dia banyak, dia tengok singa pun banyak juga. Jadi dia rasa satu ancaman.
kan, satu ancaman. Jadi payah dia nak kawal lembu dia sebab singa pun ada, ya, lembu dia takut kat singa, dia pun takut kat singa juga. Jadi dia buat macam mana, ya, dia buat macam mana. Lembu ni elok-elok minyak, ya, kan, badan ni berminyak elok, jadi jarang kena penyakit lembu dia ni. Jadi untuk memudahkan dia bunuh, tembak kebanyakan daripada singa-singa yang ada, kan. Duduk sebulan lepas tu, lembu dia banyak yang dijangkiti penyakit. 2 bulan selepas tu lagi banyak lembu dia dijangkiti penyakit. Dia pun heran, ya, pasal apa? Dulu sebelum dia tembak singa hak banyak ni, kan, lembu dia jarang kena penyakit, tapi lepas dia tembak singa-singa yang ada dalam kawasan dia tu, kan, lembu dia semakin hari ataupun semakin banyak yang kena penyakit. Dia naik heran, ya, maka dia panggil doktor haiwan lah, veteriner, mai cek tengok, ni penyakit ni mudah berjangkit. Dia pun heran pasal apa? Penyakit ni baru ada. Penyakit ni memang ada. Penyakit mulut dan kuku dan mulut, macam tu lah, kan. Bila dia kena tu, ya, kuku yang rapat tu jadi renggang, mulut tu jadi berayak tu, ayak liok meleleh. Pasal apa? Lembu ayak liok dia meleleh. Tahu tak pasal apa, kan? Kita tengok orang tak, kan, tengok lembu ayak liok dia meleleh. Siapa? Orang kata kena penyakit, memanglah kena penyakit. Jawapan yang pasti dia sebab lembu dia tak erti ludah, kan. Lembu dia tak erti ludah, sebab tu ayak liok dia meleleh keluar, kan. Ni ayak liok dia bukan setakat meleleh, ya, dia jadi mulut dia jadi macam mana kena ulcer, kan. Orang sakit mulut kena ulcer, jadi putih tu, makan pun tak mau. Jadi banyak lembu dia mati. Dia kata penyakit ni tak ada, penyakit ni ada, dia kata mesti ada, penyakit ni mesti ada, ya. Kami telah dia kata mengadakan satu program untuk menyuntik semua lembu-lembu ni. Suntik lah, ya. Kemudian dia tanya pasal apa sebelum ni lembu dia tak banyak yang kena penyakit. Doktor tu bagi tahu. Dia kata, kan, singa ni, ya, bila dia nak makan dia makanan dia nak makan tu, dia mesti ligan dulu singa ni. Dia ligan dulu, dia duduk tempat-tempat yang sembunyi, kan. Dia tengok lembu ni dalam banyak-banyak tu, dia terekam. Bila dia terekam tu, lembu ni terkejut tak, pakat lari. Hak mana yang penyakit, dia lari lambat sikit. Sebab apa? Dia sakit, orang sakit, kan, orang sakit. Pak Long tu bukan kata berlari, ya, duduk sembahyang pun duduk, ya, lepas sujud, ya, nak bangkit berdiri tu pula orang lain semua bangkit berdiri dah. Tok Imam baca Fatihah, dia duduk tuai lagi, ya, pakai hidrolik tu, kan, tekan ni, ketak tangan-tangan ni, tuan-tuan, kan, baru nak boleh naik. Lembu dia lari-lari. Hak mana yang lambat tu, hak penyakit tu, hak yang tu dapat singa makan sebelum penyakit yang ada pada lembu tu berjangkit pada yang lain. Tu cara dia, nampak? Allah Ta'ala jadi elok dah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu dalam Islam, kan, diharamkan orang Islam makan bangkai. Sebab apa? Takut ada penyakit pada binatang yang mati tanpa disembelih tadi, ya. Dia mati, mungkin boleh jadi dia mati tu kerana penyakit. Bila kita makan, penyakit itu akan meresap, virus dia akan meresap dalam badan kita. Banyak dah, banyak dah penyakit yang disebabkan oleh unta. Itu dia sebut apa? MERS-CoV ke apa ke? Kan? Pakat tak boleh dapat visa sebab penyakit tu merebak, kan. Tu mai daripada unta. Hak mai daripada babi tu, kan. Dulu heboh JE, kan. Tahun lepas pun ada,
salah seorang daripada murid di SK Kampung Selamat, ya, yang kena apa nama jangkitan daripada apa nama JE tu, daripada babi. Kemudian ada pula nama dia kencing tikus, kan? Kencing tikus daripada binatang. Tikus kita tak makan, babi kita tak makan, tapi unta, ya, orang Arab makan, ya. Tu dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang penyebab mai daripada burung, penyakit SARS ke apa, kan? Mai daripada burung. Penyakit mulut dan kuku mai daripada kambing, daripada lembu. Tu dia. Sebab tu Islam dia haramkan bangkai. Sebab apa? Takut binatang hak mati tadi disebabkan dia mati kerana dia ada penyakit, ya. Ataupun ditimpa bencana. Ditimpa bencana, kena terbih, mati, ya. Kadang-kadang tak kena pun mati. Sebab apa? Sakit jantung. Kan? Dia ada penyakit dekat dia. Tak ada ustaz melawak ayat tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi diharamkan bangkai. Kemudian yang terakhir, wajarlah manusia untuk menjaga binatang yang dipeliharanya jangan dibiarkan menjadi mangsa penyakit dan kelemahan sehingga ianya mati. Maka akan binasalah harta miliknya, bahkan hendaklah dia segera mengubatinya ataupun dipercepatkan sembelihannya supaya ianya bebas daripada tanggungannya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Maraghi daripada kitab Tafsir Al-Maraghi, tuan-tuan, menyebutkan hikmah yang lain daripada tu, di antaranya ialah bangkai ni dia akan mengotori kebersihan otak manusia. Makan bangkai binatang yang tidak disembelih, dia menyebabkan otak manusia tu juga jadi kotor. Jadi kotor macam mana? Ya, memikirkan ke arah benda yang tak baik tu lebih banyak daripada memikirkan benda yang baik. Dia fikir benda yang tak baik lebih banyak daripada dia fikir benda yang baik tu yang dikatakan kotor. Dia memikirkan untuk melakukan kejahatan lebih banyak daripada dia memikirkan untuk melakukan kebaikan. Tu yang dinamakan otak manusia tu jadi kotor, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau boleh kita elaklah makanan yang kita ragui. Kita elak supaya apa? Supaya kita takut otak kita ni dia jadi fikir benda yang tak elok lebih banyak daripada fikir benda elok. Macam tu juga anak kita. Anak-anak kita lah ni, boleh handphone kat dia, jaga. Internet di mana-mana dia boleh buka. Dia boleh buka YouTube, gambar apa saja tanpa sensor dia boleh buka. Itu dia. Itu yang kita takut tu, tuan-tuan. Kita kata tak makan bangkai. Memang tak makan bangkai. Kita bawa makan di luar kita tak tahu, tuan-tuan. Bukan tak bagi bawa, pilih nak bawa paling baik kita pastikan tempat yang kita bawa tu dia sediakan makanan yang halal. Yang kedua, daripada Syekh Al-Maraghi dalam kitab Tafsir Al-Maraghi, dia sebut bahaya yang timbul daripada makan bangkai ialah timbulnya penyakit atau badan menjadi sangat lemah atau masuknya bakteria ke dalam tubuh badan kita, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Dan yang ketiga, membiasakan agar orang Islam tidak makan sebarang binatang kecuali yang sudah disembelih. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajarlah bila kita tengok binatang tu dia mula baru kena penyakit, kita sembelih dia. Supaya apa? Supaya darah yang dalam badan dia tu keluar ke semua. Keluar ke semua. Dan bersih, bebas daripada penyakit kita makan. Jangan bila dah sakit dah, dah berpenyakit dah, ayam bila kena hawak, tahu ayam kena hawak. Ayam kena hawak macam orang sedu, tahu sedu, anak-anak kita sedu. Ayam bila kena hawak macam tu, kan? Dia jadi leih kan? Kita pergi kat dia, dia tak lari, dia jalan pun merin.
Sampai tahap tu tak boleh makan dah ayam tu. Penyakit dah menguasai. Kita tengok ayat liak dia meleleh bukan sebab dia tak boleh ludah. Kan? Saya kata ustaz, datang mana boleh ludah kan? Bukan sebab dia tak boleh ludah, tapi dia tak boleh nak keluarkan cecair tu daripada mulut dia dengan normal. Mata dia pun jadi orang kata apa, putih tu. Masa tu virus penuh menguasai tubuh badan dia. Masa tu kita boleh sembelih, kita sembelih dia supaya dia cepat mati. Kemudian kita kebumikan dia, kita tanamlah kan, ke bumi dia baca talqin pula lagi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita berhenti dekat tu dulu insya-Allah. Pengharaman darah yang mengalir, darah yang mengalir, insya-Allah kita berhenti tentu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jika ada izin Allah pada bulan depan insya-Allah kita akan sambung tentang pasal apa pula diharamkan darah. Kenapa pula diharamkan daging babi? Kan, daging babi pasal apa haram? Pakai tahap tu paling sedap sekali. Pernah makan kan? Tak pernah makan lah kan? Tapi orang kata insya-Allah. Kita berhenti dulu dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah, salah silap tu, kesilapan itu datang daripada nafsu dan juga diri saya. Mohon maaf di atas segala kesalahan dan kesilapan. Sebaik-baik petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.